Kita sambung kelas kita dengan latihan sedikit lah. Okay, dengan latihan sedikit. Kita lihat macam mana nak jalankan latihan, nak buat settlekan masalah simple ni. Okay, cikgu padam dulu yang sebelum-sebelum ni. Okay. So, dia kata kira daya paduan. Kira daya paduan. Baik. Kes yang pertama, kita ada 2 Newton. Okay, kita buat macam ni lah. Ni F1. Okay. F1, ini F2. Dan arah dia arah kanan. Sini F3, arah dia arah kiri. Okay. Alright. So, terima kasih. Sawadikap. Dia bagi rose. Okay. Terima kasih kepada Gila Shopping Shopee. Share video cikgu. Terima kasih juga. Jangan cikgu terlepas pandang. Okay. Alright. So, nak kira daya paduan, F total ataupun F paduan sama dengan semua F yang ada lah. F1 tambah F2. Okay. Tambah F3. Yang penting dekat sini adalah the direction dia. So 2 kita anggap kanan sebagai, kita akan apa? Kita anggap to the right. To the right as positive. We assume that to the right is positive. Okay, semua yang arah kanan kita anggap sebagai positif. So 2 Newton ke kanan, 2 tambah ke kanan lagi 5, tambah 5 dan tambah ke kiri negatif 8. So kamu tekan je jin kamu. Jin kamu apa? Dulu masa cikgu sekolah menengah, cikgu matematik dia selalu sebut, gunalah jin kamu. Apa jin? Ni lah jin dia. Kalkulator je. So kalau kamu tekan kalkulator, 2 tambah 5 tolak 8 and you will get F total sama dengan negatif 1 Newton. Apa maksud negatif tu? Baru lepas belajar tadi, Aina. Good. Maksudnya nanti kalau ada soalan boleh teruslah. Apa maksud negatif ni? Maksud dia satu daya paduan. Ni cikgu tulislah yang tersirat kat situ kan. Daya paduan sebanyak 1 Newton bertindak ke arah kiri. Itu dia maksud dia. Yes, ke kiri. Bagus semua. Mantap Pak Abu. Okey. Kita gerak ke soalan yang B. Simple je B ni pun. Okey. So kita ada 8 F1. Kenapa cikgu soalan simple pun cikgu nak letak F1, F2, F3 ni? Agak-agak kenapa? Sebabnya adalah cikgu nak kamu ataupun anak murid cikgu sendirilah kan, untuk build a habit. Kamu ada satu habit workflow. Bila kamu start je jalan kira, first kamu start dengan labeling. Kamu start dengan bawa keluar semua information. Bila nak buat jalan kira, ada formula. Cuba jadikan benda ni habit. Apa yang cikgu cakap tadi? Okey. Bila kamu nak start, so kamu start dengan labeling. Tak adalah maksudnya ada turutan wajib yang kamu kena follow, tapi try do all those things, simple things, supaya soalan-soalan simple kamu start dengan benda ni. Bila soalan susah dia dah biasa je, ni jadi habit dah. Dah jadi habit dah. Okay. Alright, tolong share ya. Jemput kawan-kawan yang lain. Labeling and then keluarkan semua information. Extract all information yang ada. Ada orang dia suka highlight, ada orang dia suka bulatkan, ada orang dia suka gariskan, ada orang dia suka rewrite semula all the information. Mira_SYH, apa nama YouTube cikgu? Tak perlu susah-susah. Kamu pergi je kat cikgu punya bio, ada link, my link lah, tekan je. Contoh kan, cikgu pergi ke TikTok cikgu sendiri, ada my link lah kat sini. Pergi ke TFLM, mana-mana pun tak kisah. Dia maksudnya TFLM mana? Tuition Physics lewat malam. Katalah form 5 nya. Tu dia, ada kat situ.
Cikgu dah settlekan, dah listkan dah. Setiap malam, pagi esoknya cikgu akan upload balik replay. Ni dia. Okay. Facebook cikgu, YouTube cikgu nama dia Santai Physics. Santai Physics. Okay, Santai Physics. Cikgu apanya berkaitan dengan fizik cikgu buat selama ni, cikgu upload kat situ lah untuk memudahkan nak lihat semula. Alright, so kenapa cikgu buat ni labeling untuk memudahkan, jadikan habit kamu. Ada labeling, ada extracting, and then kamu listkan apa formula yang nak guna nanti. Starting dengan formula. So cikgu dah label dah F1, F2, F3 untuk memudahkan kerja cikgu. And then dia kata nak kira lah daya paduan tu cikgu macam mana. Okay, start dengan listing formula yang cikgu ada. Cikgu tahu formula dia, cikgu tulis lah supaya cikgu keep on track, tak lari jauh. Setiap malam ke cikgu buat live TikTok? Yes, cikgu cuba istiqamah. Setiap malam cikgu buat live TikTok. Cumanya hari ni form 5, esok form 4. Cikgu akan bersilih gantilah. Jadi boleh follow cikgu in case terlupa. Okay, boleh follow saya siap. Tolong share. Okay. Alright, so F total sama dengan 8 sebab ke kanan tambah negatif 2 sebab ke kiri tambah F3 pun negatif juga sebab dia ke kiri. Okey, kemudian F total, just tekan jin kamu akan dapat 8 tolak 2 tolak 1 dapatlah 5 Newton. Kalau perasan, yang ini cikgu kira tak ada unit pun. Tapi bila final answer ada unit. Tak apa kan cikgu? It's not a problem. Okay. Sekarang ni kita form 5 bab 1 dulu. Okay, bab 1 kita nak habiskan ikut bab lah, tak naklah complicated kan hidup kita. Okay, kita ikut. Nanti kalau kamu pergi ke channel YouTube cikgu tadi, mana dia hilang lah. Okay, yang cikgu buat list tu tadi. Contoh kita tengok yang form 4 lah sebab dah 2 kelas. Dekat 2 form 4 ni, first cikgu akan renamekan dia, ada 1.1, maksudnya bab 1.1. Lepas tu tingkatan 4. 1.1 ni tajuk pengukuran tingkatan 4. Number 1, hashtag 1. Hashtag 1 ni bermaksud video yang pertama, tajuk yang sama. Okay, lepas tu 1.1 video yang kedua. So nanti kamu ikut je lah turutan 1, 2 kan. Macam tu lah. Alright, sama dengan form 5 nanti. Okay, ada soalan tadi tanya. Cikgu kalau tak letak unit tak apa ke? Yes, no problem. Sestarian, okay, ada datang. Terima kasih kerana datang. Okay. The host is inviting you to go to live together. Cikgu decline dululah bukannya sebab cikgu tak nak kita lambat drag, sebab cikgu target cikgu setengah jam je. Lepas tu kita pergi tidur terus. Habis belajar pergi tidur. Habis belajar pergi tidur dulu. Yang bahagian cikgu highlightkan warna merah ni, okay, it's not a problem if you do not write any units. But bila sampai dekat yang cikgu highlightkan dengan warna biru, yang ini, final answer, is a compulsory ataupun wajib untuk kamu letak unit kat situ. Okay, wajib kat situ. Alright. Cikgu start live pukul berapa? Depends. Kadang-kadang ada start 11.30. Kadang-kadang start pukul 11.45. Kadang-kadang pukul 12. Depend lah. Kalau hari cikgu tak larat tu, cikgu tak terus live lah. Okay, sekarang kira daya paduan bagi daya yang berserenjang. Ini kes berserenjang Berserenjang maksudnya ada 90 degree to each other. Okay, so cara ni mudah je. First, kena make sure kamu tak boleh simple garis macam ni je. Tak boleh ambil pembaris garis macam tu je. Okay, sebab apa? Satu arah ke sini, satu arah yang kiranya arah ni totally berlawanan. Jadi apa yang kamu boleh buat adalah nak selesaikan dia, kamu bayangkan benda ni, anak panah ni, kamu bawa dia pergi sebelah sini. Pergi sini. So anak panah tadi akan ada dekat sini. Cikgu cuba imitate dia lah. Kena ambil pembaris lah. Kamu buat betul-betul lah. Ambil pembaris kan. Ambil pembaris.
Strip panjang. Okey. So, panjang pun sama. Bila dah ada macam tu, baru boleh anak panah ni ekor, ni kepala. Kepala bertemu dengan ekor. Sampai kat sini. So, apa yang kita lihat lepas tu, kita garis straight kat sini. Dan kamu ambil pembaris. Kira berapa panjang dia. Tapi sebelum tu kena bagi skala lah. Kalau dalam kes ni tak apa. Ini kes sebab dia 90 darjah, tak perlu pakai kaedah ni. Kamu hanya guna teorem macam mana Pythagoras. Macam tu lah kot ejaan dia. Okay. Ni form berapa cikgu? This is form 5 chapter yang pertama baru. Daya paduan. Daya paduan. So kamu kira lah. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. So kita nak cari C ni kan. Nak cari C pula, nak cari A. A kat sini. So kita dah ada dah. So sini 8. A kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. A kuasa 2 sama dengan, tekanlah jin kamu ni. Okay, jin kamu tu tekan je. Okay, tolong like, tolong share supaya ramai lagi menerima manfaat dia. Tambahlah 8 kuasa 2. Nampak tak? Tekan situ. So dapatlah 289. So A dia kan dapatlah 829. So A dia tekan je simbol square root tu. So dapat 17 Newton. Arah macam tu lah arah dia. 17 Newton. Okay, alright. So simple kat situ. B pun sama juga. Ingat dia tak boleh garis kepala ke kepala. Kepala ni tak boleh sambung ke kepala ni. Tak boleh. Okay, so what you need to do is simple. Okay, kamu bayangkan garisan yang di bawah ni, kita naikkan dia ke atas. Kita naikkan dia ke atas. So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Lebih kurang macam tu. Okay. Mesti apa tuan-tuan dan puan? Mesti kepala ekor bertemu ni kepala, ni ekor, ni kepala bertemu dengan ekor yang lain. Alright. Thank you very much. Siapa yang like, siapa yang follow, siapa yang hantar hadiah, terima kasih. Okay, hopefully membantu kamulah. Okay. So kita gariskan dia line macam tu, straight. Kali ni kita tahu sini 5 Newton. Kita boleh guna teorem Pythagoras. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 plus C kuasa 2. So A kita nak cari yang tengah ni. Ni anak direction dia ya, direction dia. So A kuasa 2 sama dengan 12 plus 12 squared plus 5 squared sama dengan agak-agak berapa? Dia ada kan? 12 kuasa 2. Tekan kalkulator. 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2, and you will get 169. A kuasa 2 A akan sama dengan square root dia 13. So sini 13 Newton. Simple. Yes, Al-Hyun 13 jawapan dia. Unit jangan lupa 13 Newton. Kalau siapa dekat pernah study kat UK, dia tahu T silent T. Newton, bukan Newton, Newton. Gelak je cikgu dulu. Okey, ini cari daya paduan. Okey, sebenarnya cikgu boleh buat atas kertas, tapi cikgu skip lah sebab yang ni kamu guna protector. Ada dua cara nak selesaikan problem ni. Satu, kita guna segitiga. Satu lagi segi empat. So ada dua cara nak settlekan benda ni. Okay, boleh. Thank you very much. Siapa yang like, siapa yang love. Okay, tolong share. Cikgu harap sampai hujung tahun kita istiqomah lah belajar kan. Okay,
Alright, settle bab daya paduan. So now kita nak tengok topik seterusnya dalam bab 1 ni, which is rajah jasad bebas. Dalam bahasa Inggeris, free body diagram. Apa benda ni cikgu? Apa benda je? Okay. Alright. Ini senang je cakap. Rajah yang menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas objek tersebut. Okay, dia macam ni lah. Macam dalam situasi ni, dia nak menunjukkan bola kan? Nak menunjukkan bola. Lepas tu, kalau kita suruh student, kan, kadang-kadang cikgu minta, minta student lukis gambar bola dan semua arahnya bertindak dekat dia. Dia pun nak lukis lah bola, ada hitam kat sini, ada putih kat sini. Cara dia mudah. Untuk lukis free body diagram, ini tips dia Okay, tak sebut dalam teks tau. Semua objek. Okay, apa jadi pada semua objek? Jadi titik. Udah, situ je. Ini yang cikgu belajar dululah masa dekat A-level. Dulu cikgu buat A-level dulu sebelum fly ke universiti. So semua objek jadi titik. Apa benda tu cikgu? Free body diagram ni senang je. Contoh kan, cikgu nak lukis gambar bola ni dan semua arahnya, semua daya yang bertindak kat dia. Cikgu just simply buat macam ni je. Okay, letak satu titik. Dan now kita boleh label apa daya yang bertindak dekat dia. First kali dia duduk atas meja kan. Okay, so kita lukis lah satu horizontal line. Okay, untuk gambarkan yang bola tersebut atas. Saya lambat ke cikgu? Tak. Tadi kita ayam rokol. Sorry lah, kamu adalah rokol lah tadi. Lambat berdiri kat luar bro. Tak apa, walaupun duduk kat luar pakai je handphone, tengok kat TikTok. Okay. So kita baru je start free body diagram. Free body diagram ni semua objek kita letak jadi titik je. Contoh bola ni jadi titik kat sini. And then kat bawah ni kita lukis lah. Ini nak melambangkan dia adalah meja ataupun lantai kan. Tak kisahlah. So first, daya yang bertindak dekat bawah adalah dia punya berat. Dan berat tadi ada orang bagi tahu tadi. Okay, dash _7. Cikgu, semua benda ada W kat bawah ke? Yes. Kenapa? Sebab senang nak jawab ni. Semua objek ada jirim. Bila ada jirim, ada jisim. Bila ada jisim, bertindak balas dengan pecutan graviti. Pecutan graviti ke arah mana? Ke bawah, menuju ke pusat bumi. Sebab itulah dia menuju ke bawah. So bola tadi dia ada jisim ke bawah. Okay, W. Okay, menurut hukum Newton ketiga, dia ada daya tindak balas. Dia ada daya yang sama magnitude tetapi arah yang berbeza. Arah tu, okey, yang tu kita sebut sebagai ini dia nak kat atas, R ataupun reaction. Ni R tindak balas normal daripada rumput tu. Dalam kes ni dia atas rumput, bukan atas meja. So inilah free body diagram. Free body, kita tengah sikit. Okay, free body diagram. Belajarlah lukis macam ni. Kat atas tu normal reaction ke cikgu? Yes, normal reaction. Simbol dia R. Okay, cikgu upload kat TikTok link kat profile cikgu. Apa ada soalan ke tadi? Semua lambat berdiri. Cikgu terlepas ke soalan tadi? Minta maaf lah kalau cikgu terlepas sebab cikgu je. Okay, Azri ada tanya. Azri 44. Cikgu, kelas yang malam ni cikgu masuk tak dalam YouTube? InsyaAllah. Every record live dekat TikTok, nanti kan dah habis kan dia ada live replay kan. Okay, tomorrow morning cikgu akan download and then re-upload dalam YouTube. And plus cikgu akan letakkan dalam satu playlist. Assalamualaikum, baru masuk cikgu. Yes, waalaikumsalam Putri Salina. Rasa macam dah pernah jumpa, bukan pernah masuk sebelum ni kan? FBD bahasa Melayu tu apa? Ni tajuk kita ni. Rajah jasad bebas. Rajah jasad bebas. RJB.
RJB. Pun boleh. Ini BI, ini BM. Jangan confuse. Okay. Benda yang sama. Alright. Pernah masuk 2 hari lepas tak silap. Oh, yes. 2 hari lepas form 4 lah. Form 4, form 5. Itulah. Cikgu selang sekali. Okay. So, now get back. So, macam mana nak lukis gambar roket ni pula? Gambar roket. So, kalau kamu perhatikan, dalam gambar rajah ni, dia ada 3 daya yang bertindak. F1 katakan kat sini. Ni F2, rintangan udara. Dan F3. Berat objek dia tu. So, cara mudah nak lukis. Kamu tak perlu nak lukis roket tu dalam 3D ke apa. Dash_7. So far, buat masa sekarang, saya tak ada buat lagi lah tuition 1-to-1. Takut sebab apa tak tertunai amanah tu. Berat tu. Dulu ada sekarang, tapi since dah married ni dah tak sempat lah. Kan. Sebab selalunya waktu free bagi cikgu adalah macam sekarang lah. Lewat malam baru free. Sebelum tu memang sibuk. Okay. So macam biasa, sebab apa free body diagram ni senang je. Adalah semua objek jadi titik. So kita start dengan satu titik. Kita satu titik. Kat situ. Tak payah pening kepala. Okay, kita titik. So, kita ada satu daya naik ke atas. Daya ni nama apa? Daya yang tolak ke atas tu. Daya tujahan enjin. So, kita label lah kat dia. Tujahan enjin. Okay. Daya tujahan enjin. And at the same time, ada satu daya yang always bertindak ke arah bawah. Nama dia W ataupun berat. Berat. Hai cikgu, saya murid cikgu. Yes, semua yang ada kat sini cikgu anggap sebagai anak murid lah. Kita belajar sama-sama. Okay, tolong share, tolong love. Apa lagi yang boleh buat, tolong je lah. Okay. Supaya ramai lagi orang dapat manfaat kita sama-sama. Ini knowledge ni insyaAllah berguna lah satu hari nanti. So itu berat. Dan kita juga tahu ada satu lagi daya yang melawan gerakan dia, iaitu rintangan angin. Okey. Sebenarnya kan, just cikgu nak kongsi lah. Cikgu, daya tujahan ni apa maksud dia? Oh, senang je. Kalau cikgu tukar perkataan tujahan ni, okey, daripada tujahan kepada tolakan. Faham tak? Kepada Azri 444. Faham tak kalau cikgu letak tolakan instead of tujahan? It brings the same means. Maksudnya sama je. Cuma dia tujahan dia nampak fizik sikit lah. Itu je. Sebenarnya dia daya yang menolak roket tu naik atas juga. Okay. So, kenapa cikgu macam kata benda ni bagus sebenarnya lukis? Okay. Dia sebenarnya bila kamu dah start thinking macam mana nak simplify masalah ni. Kamu tengok gambar ni. How do you simplify this thing? Tengok gambar ni, how do you simplify? Macam mana nak permudahkan gambar-gambar ni? Dengan mempelajari cara lukis free body diagram ataupun rajah jasad bebas ni, it helps your brain, okay, untuk simplify masalah yang ada. Bukan setakat masalah fizik nanti. Nanti kamu dah masuk alam pekerjaan, kan, ada yang kerja swasta, ada yang kerja sendiri aja, kerja government, tak kisahlah, whatever you do, you will always find a problem. Problem ni akan datang. So jadi dengan training otak kamu untuk simplify things, insya-Allah kamu dapat selesaikan masalah tu dengan lebih berkesan dan cepat. The same things goes for this car lah. Okay. Tengok kan, dia ada berapa banyak ni. Okay, dia ada daya tujahan enjin. Okay, yang menolak kereta tu ke depan. Tindak balas normal, berat. Rintangan udara, daya geseran. Okay, ada 5 forces dekat itu. Okay, so simplifykan dia macam mana cikgu? Okay, kita try buat satu-satu. Okay, kita start. Imagine this car as a dot. Simple, tak perlu pening kepala. Okay, and now first of all, daya yang wajib ada dekat dia sebab kereta ni berat.
Confirm dia ada berat, ada jisim dan dia ada berat kat bawah ni. So W. Pada masa yang sama, W ni bila kereta tu berada di atas jalan raya, dia ada satu lagi daya tindak balas normal R. Okay, dan kereta tu bergerak, berjalan. Okay, untuk menggerakkan dia ada daya tujahan enjin. So cikgu tulis kat sini tujahan. Okay, bila dia ada daya tujahan, dekat belakang ni akan ada daya geseran. Daya geseran tayar, permukaan tayar dengan jalan raya tu. Tu daya geseran. Dan obviously akan ada rintangan udara sebab kereta ni bukan bergerak dalam vacuum. So akan ada satu lagi daya yang ke belakang. Nama dia rintangan udara. Okey, kamu mesti kenal kan kereta apa? Velfire Alphard. Okey. Cikgu boleh tak explain daya tindak balas normal tu apa? Okey, sekejap lagi cikgu explain rintangan udara. Between Alphard ataupun Velfire, Alphard ialah senang. Between Alphard versus Carnival, Kia Grand Carnival. Kamu Google sekarang kereta ni. Okay, Alphard mungkin kamu dah tahu kan. Okay, between these two MPV, ni MPV yang kategori besar-besar lah. Okay, which one yang akan menghadapi ataupun terpaksa menempuhi rintangan angin yang paling banyak? Okay, cuba cari dua tu. Oh sorry, cikgu terlupa. Ni sorry. Tak perasan. Sorry. Ni cikgu dah lukis balik. So kita ada, cikgu highlightkan balik semula Sorry ketidakperasanan. So ni ada daya tujahan, weight. Kita start dulu dengan weight, kita lukis ke bawah. So bila lukis ke bawah, bila W, okey, tadi ada soalan tanya tentang macam tentang explain tentang W kan. So bila tentang reaction normal ni, bila kita ada W, okay, bila kita ada W, akan always ada reaction normal. Sebab apa? Based on Newton third law. For every action, there must be a reaction with the same magnitude but different and opposite direction. Itu je. Sebab tu ada tindak balas normal. Okay, kalau dia berada di atas permukaan lah, atas permukaan, sama ada jalan raya, atas meja, atas rumput, so dia akan ada tindak balas normal. So yes, Alphard akan mempunyai cikgu, macam mana nak tahu rintangan udara tu ke arah mana? Okay, rintangan udara ni always oppose ataupun melawan arah kamu pergi ke mana. Kalau kereta tu mengundur ke belakang, for example kan dalam lukisan ni, kereta tu bergerak, asal dia kepala dia kat depan kan, macam ni kan, asal kat depan. Kalau kereta tu pergi ke sini, arah dia mengundur, so arah dia pula rintangan udara kan macam tu lah, different. Okay, dia akan melawan. So back tu pada kereta tadi, so Alphard akan menghadapi rintangan angin yang lebih banyak sebab dia lebih kotak kat situ, dia tak ada aerodynamic. Okay, dia terpaksa menghentam lebih banyak angin. So jadi kat situ Alphard akan menggunakan fuel consumption yang lebih tinggi. Okay, Alphard settle. Cikgu ni form 5. Yes, form 5 chapter first baru. Thank you Hafizul Naim. All the best in your future endeavours. Okay, alright. So anak murid cikgu dah tu, baru habis SPM, tengah seronok dah tu seronok, beronok-ronok. Okay, baik. Sekarang kita masuk ke ini benda ni. Ni cikgu highlight kan. F equals to MA. Cikgu, apa beza aerodynamic dengan aerofoil? Aerofoil tu adalah bentuk macam ni. Okay, tu bentuk aerofoil. Aerodynamic ni lebih kepada macam cakap bentuk aerodynamic ni bentuk yang memudahkan angin melalui dia. Ni bentuk ni nama dia aerofoil. Okay,
Okey, satu lagi bentuk macam ni. Ni bentuk apa kita sebut? Segi empat. Segi empat lah senang cerita kan. So between these two, segi empat dengan aerofoil, which one is more aerodynamic? Aerofoil. Harap menjelaskan dia tu. Nanti Alphard kena guna minyak lebih lah kan cikgu? Yes, because you are forcing your engine to work harder, nak produce more force untuk gerakkan nak melawan. Sebab tu kalau kamu nanti dah ada duit nak beli kereta, try find a car that has better aerodynamic shape. Okay. Ada orang dia go for the look. Okay, ada orang go for the look. Ada orang go for the practicality. Macam cikgu beli kereta tak adalah lebih kepada looks tu ada, tapi dia bukan dah primary. Dia macam okay, first fuel consumption mesti bagus, and then space dalam dia mesti dah apa kita sebut practical, and then barulah dia cantik. Sebab tu lah cikgu pilih masa cikgu nak beli kereta tu, cikgu ambil kereta Kia tu. Mana dia hilang mana tak? Sebab tu lah cikgu ambil Kia Grand Carnival ni instead of Alphard or Vellfire. Sebab cikgu fikir Alphard the maximum occupancy is 8. Kalau cikgu tak salah 8. Ada yang version 7 kan. So cikgu rasa maximum 8. But Kia dia ada sampai 11 seater. So dari segi practicality, cikgu jenis orang yang beli kereta guna sampai dia dah bumbung dia tercabut, lantai dia dah jatuh. Cikgu jenis orang macam tu. Ada orang macam jiran cikgu, dia beli X70 kan, tak sampai setahun dia dah let go, tukar kepada Honda Civic pula. So dia depends pada which type of person you are. Okay. Tiny tanner, maksudnya aerofoil tu bentuk dan aerodinamik tu sifat lah kan cikgu. Cikgu tak dapat nak keluarkan term dalam kepala cikgu ni, tapi sifat tu lebih kurang macam tu lah. Itu yang betul lah tu. Kamu dah hampir nak faham, cuma cikgu malam ni tak keluar kataan dia tu. Okay, so betul lah Putri Salina, Alphard akan guna minyak lebih. Okay, alright. Thank you very much for the love, for the like. Tolong likes. Okay, tolong share bagi ramai lagi. Mungkin sebab hari sekolah tak ramai orang view kot. Okay. So ini cikgu kenalkan kat sini, and then kita stop lah kat sini. Dah pukul 12.30 kan. Esok kita sambung lagi latihan ni. Kita tengok ni. F equals to MA ni tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya adalah hukum Newton kedua. Cikgu share tip. Okay, cikgu share tips. Hukum Newton. Okay, sorry kedengar sikit. Okay. Hukum Newton ada 3. Yang pertama berkaitan, ini janganlah kamu jawab dalam SPM macam ni tau. Ini just nak tahu, nak ingat je. Hukum yang pertama berkaitan dengan inertia. Hukum yang kedua berkaitan dengan F equals to MA. Dan hukum yang ketiga action and reaction. Okay. Itu yang senang nak faham lah. Okay. Tak apa, nanti kamu belajar pelan-pelan. So balik kepada F equals to MA. F ini jangan salah faham. Dulu cikgu zaman kamu form 4, form 5, always cikgu tersalah faham. Cikgu ingat dia satu saja force. Sebenarnya F ni adalah sekelompok. Macam mana cakap? Sorry, padam balik. Okay. F equals to MA ni, ini adalah kelompok F yang ada. Kalau dalam ni kan, dalam kes ni ada 1, okay, 2, 3, 4, 5. So kamu kena kumpulkan ke semua 5 ni dekat sini. Ni dalam ni 5 ni. Sebab tu tadi kita belajar daya paduan, ada ke kanan, ada ke kiri. So M ni mewakili mass kereta ni, dan A ni pecutan dia. Itu cara nak guna video ni, cara nak guna formula ni. Okay, dia kata apa? F equals MA, di mana F adalah daya paduan. Maksudnya semua daya. Dulu cikgu ingat zaman cikgu sekolah menengah dulu,
Cikgu kata F tu, oh satu F je ke? Tak, dia semua daya yang ada dikumpulkan kat situ. Okay. Dan yang bestnya, ini matematik tau. Ini matematik. Jika A ni sama dengan kosong, bermaksud daya paduan tu pun kosong. Tu yang dikatakan kat situ. Apabila objek pegun, apabila objek tu pegun atau bergerak dengan hal laju seragam. Hal laju seragam ni apa cikgu? Hal laju seragam ni dia nak masukkan pecutan adalah sifar. So F akan sama dengan kosong. F akan sama dengan kosong. Sebab apa? M darab kosong sama dengan kosong. So bila F equals to MA, ini kosong, maka F sama dengan kosong. Itu just matematik saja. Okay, itu just matematik. Alright, so R adalah tindak balas normal kat kereta ni. W adalah berat, T tujahan enjin, daya geseran. Okay, kita tengok situasi, ada 3 situasi kat sini. Yang pertama ketika kereta tu sedang pegun. Yang kedua kereta tu sedang halaju seragam. Dan yang ketiga keadaan kereta tu sedang memecut. Maksudnya kita cikgu explain. Ni last dah sikit lagi 5 minit. Tolong bertahan. Tolong bertahan guys. Tolong bertahan. Tolong share, like semua lagi. Okay. So kereta pegun, velocity kosong, hal laju kosong, pecutan pun kosong. Maka F sama dengan kosong. Dan bila F kan pergi ke depan ni kan, okay, tak ada apa-apa, sini kosong, total F semua kosong. F sama dengan kosong, maka berat sama dengan tindak balas normal. Tindak balas normal. Okay, dalam kes yang kedua, kereta hal laju seragam. Hal laju seragam bukan uji karom, salah je ni. Ni uniform. V is uniform, dia ada nilai. Maksudnya V ada nilai. Okay, bukan kosong. Tetapi pecutan dia akan jadi kosong. Kenapa cikgu? Kenapa? Okay, macam ni cara dia. Formula untuk kira A adalah A sama dengan V tolak U per T. Kalau V sama, maksudnya hal laju awal 10 contoh. Hal laju akhir 10. Hal laju awal pun 10. Masa tak kisahlah 10, 20 saat katakan kan. 10 tolak 10 sama dengan 0 bahagi 20. Bahagilah 20 ke 30 ke apa. Kalau kita 0 bahagi dengan something, kita akan dapat 0. Maka A sama dengan 0. So when you get A equals to 0, your F also become 0. Sekarang dalam kes ni, ini kereta dalam keadaan hal laju seragam. Maksudnya enjin tadi ada daya tujahan. Ni tujahan. Okay, dan dia ada daya geseran. So dua benda yang akan terjadi. Berat sama dengan tindak balas normal, and tujahan enjin sama dengan frictional force dekat tayar tu. Okay, termasuklah rintangan angin kat situ. Okay, now the last situation sebelum kita tidur. Kereta ni memecut. Mana dia kereta memecut? Okay, kereta memecut means A ada nilai. So bila A ada nilai, F equals to MA ni, dia ada nilai. Sebelah sini dia ada nilai. Bila ada nilai, okay, apa yang akan terjadi adalah sebelah depan ni dengan sebelah belakang, okay, daya paduan Daya paduan yang berserenjang ni, dia satu geng dia. Kita kacau geng lain. So kita abaikan. R sama dengan W. So dah tinggal kat situ. Kemudian kita tengok yang melintang macam tu pula. Okay, yang ni disebabkan daya paduan lebih ke arah menuju ke kanan. So T daya tujahan mesti lebih besar daripada FR.
Okey, kalau dia sama, dia akan jadi sama macam hal laju seragam ni. Sebab tu kamu akan dapat daya paduan T lebih besar daripada R. FR. Okey, so kita susun macam tu lah. Okey, maka itu selesailah kelas kita pada malam ini. Esok next class kita akan mulakan dengan latihan dulu insya-Allah. Dan kita tengok lift. Dan latihan balik. Dan kita masuk sistem takal. Senang je. Kita ambil sikit-sikit je. Tak nak stres-stres sangat. Okey? Ini kelas kita pada malam ini. R&W akan sentiasa sama ke cikgu? Okey. Most of the time akan sama. Most of the time akan sama kecuali dalam certain situation macam dalam keadaan lift. Bila lift tu memecut ataupun jatuh dengan pecutan. So nanti kita akan lihat. Cikgu boleh tak nak screenshot? Cikgu tak faham maksud kamu macam nak screenshot. Maksudnya kamu nak tekan screenshot kamu ke cikgu yang kena screenshot? Cikgu tak kisah. Kamu boleh je screenshot yang kalau kamu nak screenshot. Boleh. Cikgu halalkan semua. Ini dunia ilmu yang Allah bagi. Cikgu kongsikan balik je. Cikgu cuma berharap kamu doakan cikgu sihat sentiasa. Kan? Family cikgu sihat. Itu je dah. Cukup. Cikgu stay kat tempat tu. Okay. Cikgu tak gerak. Cikgu, phone cikgu ni pegang tripod kan. Ada tripod pegang. So kamu screenshot lah. Okay. InsyaAllah esok pagi cikgu akan upload balik nota-nota ni. Okay. Okay, jom. Kalau tak ada soalan apa-apa, semoga semua sihat lah. Anak murid semua sihat. Tak ada terlibat dengan COVID dah. Dapat duduk exam dengan baik nanti. Kesian tau tengok anak murid cikgu yang tahun ni. SPM dah habis. Kena ambil ulangan pula bulan 4 nanti. Okay, sebab ada paper yang dia termiss sebab ada COVID, kena kuarantin. Okay, yes, Putri Salina, teruskan soalan apa ada? Kenapa T lebih besar daripada F friction? Okay. The reason why T must be greater. Dia macam daya paduan lah. Okay. Cikgu gerakkan sikit. Contoh. Kamu main tarik tali. Okay. Ini Putri Salina. Tarik tali dengan Putra Salina. Okay. Main tarik tali. Ini Putra. Okay. Ini Putri. So, kalau Putra tarik arah sana, force dia, Putri tarik arah sini. Kalau dua-dua bagi contoh lah, cikgu letak randomly 100 Newton dan 100 Newton. Putri ni mewakili F, frictional force, dan Putra mewakili tujahan enjin. If both of you have the same force but in opposite direction, then dia tak gerak ke mana-mana. Okay, dia takkan gerak ke mana-mana. But if let's say Putra ni dia bagi 200 newtons. When Putra has 200 newton or force pulling this way, okay, dia tarik arah sini 200 newton, Putri akan terpaksa mengalah. Putri ni akan terpaksa mengalah dan overall both of them, okay, will start moving towards this way. Terpaksa gerak ke sana. Gerak ke Putra, yes. Okay.